Okey, langkah yang seterusnya, langkah yang keenam iaitu pemilikan modal saham. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, untuk pemilikan modal saham, kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Jadi, keadaan ini telah mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan juga perbezaan dari segi jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dan juga kaum bukan Bumiputera. Okey. Antara usaha yang diambil untuk menambahkan pemilikan modal saham Bumiputera dan sektor korporat iaitu dengan mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera iaitu MPPB melalui, okey, ada tiga ni, melalui Permodalan Nasional Berhad PNB pada 17 Mac 1978. Yang kedua, Amanah Saham Nasional ASN dan yang ketiga adalah Amanah Saham Bumiputera ASB. Okey. Okey, itu awak tengok kalau kita masukkan duit dalam ASB, semua ASN dan juga ASB, semuanya adalah untuk kaum Bumiputera. Okey, kemudian ia memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat Berhad. Okey, kaum bukan Bumiputera diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan amanah saham Malaysia. Okey, lain beza dia hujung ni. Ini amanah saham Malaysia. Yang ini pula amanah saham nasional dan juga amanah saham Bumiputera. Okey, ini logo dia pun berbeza. Okey. Seterusnya langkah yang ketujuh, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. Okay. Industri pembuatan barangan. Okay. Itu maksud IKS. Dengan menggunakan modal yang kecil dan juga tenaga kerja yang tidak ramai. Itu maksud IKS. Jadi contoh barangannya adalah kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa. Apa itu inap desa? Homestay. Yang kita biasa sebut homestay itu adalah nama bahasa Melayunya inap desa. Homestay itu bahasa Inggeris. Okey. Bagaimana mereka menjalankan IKS ini? Dengan mendapat pinjaman, insentif dan nasihat daripada Bank Bumiputera, Perbadanan Nasional Berhad, kemudian Bank Pertanian Malaysia yang dikenali sebagai Agrobank sekarang ni Kemudian skim pinjaman khas pertanian dan juga AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia. Okay. Contoh IKS yang berjaya iaitu Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sdn Berhad, Faiza Marketing Sdn Berhad. Itu adalah contoh IKS sekarang. Ada banyak lagi sebenarnya. Okey, langkah yang terakhir iaitu pendidikan tenaga kerja mahir. Okey, pendidikan tenaga kerja mahir, langkah-langkah yang telah diambil untuk melahirkan tenaga kerja mahir untuk menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian ialah, okey, ada 4. Yang pertama, asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Itu dulu. Sekarang ni dia dah up sikit menjadi RBT. Tapi awak ikut je dalam fakta ini, kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan iaitu akademik dan vocational. Sebab itu kalau awak tengok selepas PT3 ataupun PMR dahulu, pelajar boleh pilih sama ada meneruskan dalam bidang akademik ataupun pilih sekolah jenis vocational yang lebih menekankan kepada kemahiran. Kemudian ketiga, sekolah teknik dan vocational, Maktab Perguruan Teknik Politeknik Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Institut Teknologi MARA telah ditubuhkan untuk mewujudkan tenaga kerja mahir. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir.
Okey, ada 4 langkah di sini, iaitu pendidikan tergaji mahir. Di bangku sekolah, kemahiran hidup. Sekolah menengah, bidang akademik dan vocational. Kemudian yang ketiga, sekolah teknik vocational, maktab, kemudian UTM, politeknik, UiTM. Dan yang keempat, ada kursus kemahiran. Okey, ingat tu. Okey, kesimpulannya, semua langkah yang diambil bertujuan untuk membasmi kemiskinan. Ingat tu, matlamat di AB tadi 2 kan? Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara, iaitu matlamat dasar ekonomi baru tadi. Segala program pembangunan yang dilaksanakan seiring dengan penjagaan alam sekitar negara kita, kita perlu meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran negara. Okey, itu sahaja untuk tajuk 8.2.